بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada petang ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi untuk kesekian kalinya memberi kesempatan, memberi taufik dan hidayah pada kita untuk bersama-sama kita berkuliah di dalam kuliah khas online di bawah tajuk perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput, yang dianjurkan dan ditaja oleh hamba Allah 5 sahabat. Semoga 5 sahabat ini bakal berpayung di bawah arasy Tuhan pada hari yang tidak ada payungan melainkan hanya naungan arasy Allah sahaja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi pada 5 sahabat ini ma'rifatullah, iaitu kenal Tuhan, dan mereka mendapat kemanisan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia mereka dan Allah uruskan untuk kemudahan urusan akhirat mereka. Moga-moga mereka mendapat doa yang mustajab dan permintaan mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita ialah Allah hendak kita hidup di dunia dalam keadaan kenal Dia. Berpandukan ayat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia melainkan aku hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepadaku. Bila mana kita mengabdikan diri kepada Allah, dari situlah kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hidup atas muka dunia ni kita kena buat ibadat. Ibadat ni tak kira yang wajib, yang sunat, kita kena buat. Yang wajib kena buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maknanya buat dalam keadaan terbaik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungguh-sungguh maknanya buat dalam keadaan paling baik. Itu mana sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maknanya kita buat dalam keadaan hati kita penuh keikhlasan melakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna sungguh-sungguh. Kalau sembahyang jemaah, kalau sembahyang mesti berjamaah. Jangan lari daripada sembahyang berjamaah. Jangan culas sembahyang jamaah. Dan bila mana kita buat bersungguh-sungguh, bila mana kita terlepas melakukan, kita akan rasa sesal. Itulah makna sungguh-sungguh. Jangan bila mana terlepas, kita tak rasa apa. Tak rasa sesal. Berarti kita masih belum bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Sementara yang sunat kita mesti usaha buat. Yang sunat macam mana pun usaha buat. Maka itulah maknanya kita ialah orang yang telah cuba mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Kalau larangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang haram tinggai sungguh-sungguh. Maknanya jangan berani mendekati yang haram. Bukan buat, mendekati yang haram tu tak berani. Dan dalam waktu yang sama, kita usaha meninggalkan yang makruh. Jangan kita biasa melakukan yang makruh. Kemudian dalam perkara harus, macam tidur, macam makan dan sebagainya, usaha jadikan semua benda harus itu jadi ibadat. Harus maknanya kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Bila mana kita jadikan yang harus itu ibadat, maknanya kita niatkan dia menjadi ibadat. Sebagai contoh, kita tidur. Jadi niatkan aku tidur ni sebab aku nak menghimpun kekuatan, aku nak buat ibadat. Kalau kita tak larat, kita tak boleh buat ibadat. Jadi kita tidur tu untuk kita nak himpun kekuatan dan kita nak buat ibadat. Maka tidur tu akan jadi ibadat. Kita makan. Kita makan ialah untuk kita kuat buat ibadat. Sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak makan, kita tak larat. Jadi kita makan sebab kita nak melakukan ibadat. Maka jadi pahala lah makan tu. Jadi semua perkara harus kena niat macam tu. Okey. Jadi bila mana kita dalam hidup ni, kita jaga 5 perkara ni. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Berarti kita telah cuba untuk berjalan kepada Allah. Maknanya, itulah yang dikatakan mengabdi diri. Bila mana kita mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita patuh kepada Tuhan kita. Kita patuh kepada Allah. Kita hamba dia, dia Tuhan kita. Kita patuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di dunia ni, Tuhan jadikan kita, Tuhan hendak kita tunduk mengabdikan diri kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti kita nak tunduk kepada arahan dan juga larangan Allah ni, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, mana mungkin kita tahu dia suruh apa,
Mana mungkin kita tahu dia larang apa? Tak tahu. Jadi ilmu kita pelajari sebab kita nak tahu apa perintah, apa larangan. Jadi kita nak tahu perintah, kita nak tahu larangan sebab kita nak patuh. Nah, ni hamba. Itu tujuan hidup atas muka dunia. Maka sebab itu, berdosa besar orang yang hidup atas muka dunia. Mereka tidak belajar agama. Tapi bila mana dah sedar, mungkin oleh kerana background keluarga yang tak mentingkan agama, menjadikan kita banyak mengabaikan perkara-perkara agama. Tetapi bila mana kita dah sedar, Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, jadi maafkanlah mak ayah, mereka pun jahil, tak tahu. Jadi bertolaklah daripada kesedaran untuk tidak berlengah-lengah untuk mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, nak tahu apa suruhan, nak tahu apa larangan. Kita nak bergelut berjalan. Sebab masa sangat suntuk. Masalahnya kita tak tahu kita akan berangkat bila, kita akan mati bila. Berpandukan tajuk yang diketengahkan pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ajal menjemput, tak tahu nak mati bila. Oleh kerana kita tak tahu bila kita akan mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tumpang kekuatan nada sungguh-sungguh. Kita tak tahu, mungkin masa yang menepani kita akan sakit. Kita keuzuran. Kita sibuk. Jadi masa yang ada peruntukan sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Mungkin bila mana kita tak sihat, kita hanya boleh sembahyang fardu saja. Kita tak mampu nak sembahyang sunat. Jadi oleh kerana kita sedang sihat, masih sihat, maka bergelut, jangan tinggal sembahyang sunat dan sembahyang fardu secara berjamaah. Nanti apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saat kita tak boleh buat, ketika itu kita yang konsisten dan istiqamah sembahyang sunat, kita akan dikira oleh Allah bersembahyang sunat sekalipun kita tak boleh sembahyang sunat. Nak ambil ayat tu. Tapi kalau kita waktu sekarang ni kita tak gunakan masa, kita tak menggunakan peluang untuk sembahyang sunat, esok bila kita sakit, pahala tak berjalan. Kita nak waktu kita sakit esok, pahala kita berjalan sebab kita waktu sihat kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang kita artikan dengan perjalanan mengenal Allah. Tuhan ni kita kenal melalui hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kita kenal melalui mata. Bila tengok orang ni, kita kata, ni nama dia ni. Jumpa orang ni, kita kata, dia orang ni. Nama dia apa? Kita kenal orang melalui pandangan, melalui penglihatan mata kita. Jadi kita kenal orang ni siapa, orang ni siapa, orang ni siapa, orang ni siapa melalui kita melihat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kita kenal dia melalui hati. Kita tak mungkin dapat melihat Tuhan di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan dapat dilihat di akhirat nanti. Di dunia tak mungkin kita dapat melihat Allah. Tetapi di dunia kita boleh mengenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kenal Tuhan ni ibadat kena banyak. Ibadat pula ibadat yang bersertakan dengan ilmu. Kalau ibadat tak ada ilmu, tak kenal Tuhan.
mungkin tersesat pula kalau beribadat ilmu tak ada. Contoh satu masa satu orang beribadat, dia panggil abid, puluhan tahun buat ibadat. Tiba-tiba dia dengar di ruangan langit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada suara daripada langit. Suara daripada langit itu memberitahu, kata dia dah tak perlu sembahyang sebab makamnya dah tinggi. Tapi oleh kerana orang yang beribadat ni dia ada ilmu, dia kata kalau sampai ke peringkat yang tinggi tak payah sembahyang, berarti dia dah keluar daripada syariat. Aku kenal suara ni siapa? Suara ni suara iblis. Jadi dia bila mana seorang tu makin tinggi, semakin sayang kepada sembahyang, semakin nak sembahyang, semakin nak dekat. Tiba-tiba bila makam paling tinggi, makin tinggi, tak perlu sembahyang. Tu dah kita tahu dia dah keluar daripada syariat. Sebab itu kita ni kena tahu tentang agama. Paksi kehidupan kita ialah syariat. Syariat ni ialah hukuman luaran. Yang wajib apa, yang boleh, yang halal apa, yang haram apa. Tu syariat. Kalau orang tu kata dia dekat dengan Tuhan, dia tak perlu pakai tudung lagi, bohong. Sebab semakin seseorang tu dekat dengan Allah, semakin dia jaga syariat. Syariat ialah peraturan luaran. Yang Allah kenalkan terhadap hamba-hamba dia. Perhatikan Rasulullah SAW dalam kehidupan Nabi seharian. Nabi adalah insan yang paling tinggi dekat dengan Allah. Tidak ada seseorang yang lebih tinggi makamnya di sisi Allah lebih daripada Nabi. Tapi Nabi kita SAW sampai Nabi kita wafat, Nabi bersyariat. Macam mana kita kata, macam mana kita umat kita tak bersyariat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan kita beribadat konsisten, buat. Dari situlah Allah akan campakkan ma'rifatullah dalam hati kita. Ma'rifatullah bukan usaha. Ma'rifatullah, kenal Allah itu ialah anugerah. Anugerah ni diberi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas diukur, selepas dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bismillahirrahmanirrahim, Allah sebut dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, beramallah kamu semua. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti yang akan nilai amal kamu ialah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kita beramal ni, panel yang akan menilai amal kita ialah Allah sendiri. Allah akan meletakkan nilaian. Kemudian Rasulullah meletakkan penilaian pula. Lepas itu orang-orang beriman pula meletakkan penilaian. Orang-orang beriman mereka memuji
Mereka mengatakan seseorang yang beramal itu ialah orang soleh selepas daripada Allah dan Rasul telah meletakkan penilaian kepada seseorang tu. Kita bila tengok orang tu melakukan kebaikan, kita kata, orang tu bagus, orang tu baik, orang tu orang masjid. Kita kata orang tu orang baik. Jadi orang baik, hanya orang baik yang kenal orang itu orang baik. Orang jahat, dia tak tahu macam mana perasaan yang dirasa oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang jahat tak reti nilai. Nilaiannya mengikut neraca dia. Contoh lembu. Lembu kalau kita bagi pakai spek hitam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barangkali dia tak makan rumput kot. Sebab dia tak nampak rumput tu warna hijau. Kalau kita bagi pakai spek lembu tu, spek hijau, mungkin dia makan kertas kot sebab nampak hijau. Maksudnya, orang jahat akan menilai seseorang itu mengikut dia sendiri. Neracanya ialah diri dia. Dia tengok orang mengikut bacaan dia. Jadi orang baik akan menilai orang mengikut bacaan dia. Sebab dia orang baik, dia tahu orang baik akan buat macam ni. Orang baik tak akan buat macam ni. Maknanya orang beriman akan menilai seseorang yang baik itu baik. Orang beriman akan menilai seseorang yang baik itu baik. Kita ni kalau orang yang jahat puji kita, jangan pakai. Tapi kalau orang baik puji kita, kena syukur. Alhamdulillah. Pasal yang puji kita orang soleh. Hanya orang soleh tahu orang tu orang soleh. Tambahan pula, yang kata kepada kita tu orang baik. Maka sebab itu kata hikmah, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah makhluk itulah qada' Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Contoh, ada satu orang guru saya, almarhum Ustaz Ni'mat. Dia duduk di atas surau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penuhlah orang atas surau, duduk sandar di dinding semua. Tiba-tiba naik satu orang, dia salam. Bila sampai tang Ustaz Ni'mat, dia kata, nak salam dengan ahli syurga. Tu mulut pula. Nak salam dengan ahli syurga, kata dia. Maknanya ketentuan Allah itu, Allah terjemahkan melalui lisan makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi untuk itu, ma'rifatullah ialah anugerah Allah. Kenal Tuhan tu anugerah Allah. Allah yang bagi. Bila kata anugerah, contohnya. Contoh kita kata, anugerah apa-apa-apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata anugerah tokoh ma'al hijrah. Itu selepas dinilai. Apa khidmat-khidmat dia, apa jasa-jasa dia yang dia buat sampai dia dianugerah. Jadi bila kata ma'rifatullah ni anugerah selepas kita beramal, selepas kita melakukan amal yang soleh. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nak bagi anugerah, Allah bagi kita ni menjalani jalan menuju kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang lain segan nak main sunat, tapi Allah bagi kita suka main sunat. Orang lain malas nak berselawat, Allah bagi kita suka nak berselawat. Jadi Allah bagi kita buat ibadat. Sebab Tuhan nak bagi anugerah. Semua Allah.
Maka bila mana Allah dah bagi, kita kena sayang. Kita kena sayang. Allah bagi, kita suka bayang sunat. Kita kena sayang bayang sunat. Allah bagi kita suka baca Quran, kita kena sayang anugerah tu. Allah bagi kita boleh menghabiskan sehari-hari selawat 1000 kali, kita kena sayang anugerah tu. Jadi bila Allah bagi, kita kena sayang. Sebab yang bagi itu bukan sembarangan, yang bagi itu Tuhan kita. Macam yang bagi itu ustaz kita, guru kita. Yang bagi itu ialah Tuhan kita. Dia bagi kita buat. Dia bagi kita menjalani jalan menuju pada dia. Allahu Akbar. Jadi syukuri. Sebab dia nak bagi lebih daripada itu. Kadang-kadang anugerah Allah ni, kita kata kita tak padan. Allah bagi tak padan dengan yang kita buat kadang-kadang. Jadi yang merasai, hanya yang merasai yang mengetahui. Anugerah yang Tuhan buah di hati kita ni, rasa-rasa dengan dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak dia bagi ni, kadang-kadang kita kata, aku Tuhan bagi yang perkara ni rasa. Aku bukan buat apa-apa nak. Aku bukan buat apa pun. Aku bukan buat tara mana pun. Tapi dia bila mana Allah nak bagi, tak ada lah. Hargai. Jadi subhanallah, usahakan kita mendapat ma'rifatullah. Kita usahakan untuk kita akan mendapat ma'rifatullah seperti kita sentiasa berusaha mencari rezeki kita. Orang cari rezeki tak pernah putus. Hari-hari pergi cari rezeki. Hari ni turun, petang balik, esok pergi pula, petang balik, esok pergi pula, petang balik. Itu cari rezeki. Ni cari ma'rifatullah. Jangan pernah putus. Jadi cara nak bagi tak putus, buat. Jangan tinggal melakukan. Jadi subhanallah, sentiasa sehinggalah kita merasakan kita telah mendapat anugerah. Bila dah dapat anugerah, simpan. Anugerah tu simpan. Anugerah tu rahsia. Anugerah tu rahsia. Jangan bercerita kepada orang. Dia rasa kita dengan Tuhan. Kalau kita cerita, dia seumpama soalan Sayyidina Muhammad. Dia seumpama seperti orang cucu api menyala, simbah ayak. Faham tak? Api menyala, lepas tu kita ambil ayak, kita simbah. Habis, padam. Dia nak mula balik. Bukanlah. Sebab tu siapa simpan rahsia Allah. Jadi kalau kita kata rindu pada Allah, dia akan semakin rindu. Cinta, dia semakin bertambah cinta. Semakin marak cinta. Biar dia terus marak. Kalau nak jadi apa pun jadilah. Ada setengah orang, dia mati sebab tak tahan menanggung cinta. Tak apa. Faham tak? Kuat sangat cinta Allah dalam hati. Tak mampu tanggung, mati. Mati menanggung cinta. Berarti dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipancung dengan pedang Allah. Habis ya? Maknanya itulah impian kita. Kita harap kita mati dalam keadaan iman tengah duk naik. Amin. Jangan kita mati waktu iman tengah duk turun, malas bayang sunat, rasa lemah nak buat ibadat, mati habis kita. Na'udzubillah min dzalik.
Kita nak kita mati. Bukan sakat iman tengah duduk naik. Kita duduk di makam yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk di makam tak tahan menanggung cinta kepada Allah. Jadi, maka usahakan mendapat sebelum ajal menjemput. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuatkan semangat. Jangan bagi lemah semangat. Bukan berpayah pun. Mudah ya, saya sebut tadi. Jaga yang fardu bagi elok. Yang sunat jangan tinggal. Quran kita baca. Zikrullah kita berzikir. Selawat kita berselawat. Jadi semua benda baik kita tahu dah benda baik itu apa, ibadat itu apa. Duha, tahajud, hajat. Jadi kita buat semua. Lebih-lebih lagi duduk, lebih-lebih lagi duduk dalam pondok. Jadi kita bukan ada dunia lah, dunia kita pondok kita. Tiba-tiba dalam pondok tak boleh buat. Malang sangat. Kita kan ada sibuk apa? Sibuk kita beramai mengaji. Kan? Betul tak? Jadi masuk waktu semayang, pergi surau. Masuk waktu semayang, pergi surau. Itu yang rutin kita harian. Jadi itulah pengalaman yang kita lalu. Itulah takdir dan Tuhan tak. Tapi bila mana kita duduk dalam suasana lain, kesibukan kita ialah yang lain. Jadi hujan lagi besar. Maka muslim dan muslimat yang duduk di luar sana, jadi dalam apapun situasi kita, usahakan kita ada satu keazaman yang kuat. Kita ni kalau kita tak sibuk dengan Allah, Allah bagi sibuk dengan dunia. Kita nak sibuk dengan dunia ke kita nak sibuk dengan Allah? Tak sibuk dengan Allah, Allah bagi sibuk dengan dunia. Tuhan ni sibuk dengan dunia macam mana? Sibuk dengan dunia ni kadang-kadang dalam keluarga Allah timbulkan masalah tu. Allah timbulkan masalah ni. Dia tak sibuk dengan aku. Tak sibuk macam-macam. Jadi pilihlah untuk sibuk dengan Allah. Bila kita sibuk dengan Allah, jadi semua masalah dunia kalau datang pun semua tu kecil je. Tapi kalau seorang tu tak sibuk dengan Allah, main masalah dunia. Walaupun masalah dunia tu tak besar mana pun, jadi besar. Sampai ganggu habis solat-solat dia, mayang dia, ibadat dia. Jadi kita harap insya-Allah kita Tuhan bagi kesibukan dengan dia. Insya-Allah. Walaupun kita diuji dengan masalah dunia, tapi hati kita dengan Allah. Besar tara mana pun main masalah dunia, tapi semua tu kecil sebab kita lebih besar masalah kita dengan Allah. Jadi untuk tu mudah-mudahan sahabat grup 5 sahabat ni Allah bagi mereka kekuatan untuk sentiasa dapat mendekatkan diri pada Tuhan dan laluan untuk sampai pada Allah dimudahkan dan dibuka luas, insya-Allah. Dan kita harap kita sama pun kita juga Allah bagi yang sama. Mudah-mudahan terciptalah hidup kita misi dan visi agung, iaitu untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi orang yang merasakan dirinya berada dalam takluk dan kekuasaan Allah Rabbul Izzah, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم